بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Betul mana? Mana? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا
fihi syuraka mutasakithun wa rajulan salaman lirrajulin hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sadaqal maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi jemaah dan selamat beraya Aidil Fitri, yang mana di antara Syawal sudah tinggalkan kita 5 hari dah. Syawal sudah tinggalkan kita 5 hari, dan kita insya-Allah akan sambut pula di antaranya bulan Zulqa'dah, dan mudah-mudahan kita dapat bersama pula di dalam bulan Zulhijjah, yang agak kata dalam bulan yang Allah telah bagi satu undang Islam, satu fardu, satu rukun Islam, iaitu mengerja haji ke Mekah. Oleh itu pada minggu ini sama-samalah kita syukur akan Allah Subhanahu wa taala di atas beberapa nikmat dan rahmat Allah yang mana sudah kurnia dan sudah cucur dan sudah turun di atas kita, khususnya dapat boleh kita menyempurnakan puasa Ramadan sebulan, dan dapat boleh kita sama-sama rayakan Aidil Fitri, dan kita dapat boleh menunaikan satu ibadat yang khusus pada hari raya, dikatakan semaya raya fitrah, dengan bentuk beramai-ramai serta dapat boleh menyahus kalimah takbir dengan mengatakan Allahu Akbar sehingga akhirnya, dan diikuti pula satu ibadat yang sangat-sangat begitu berharga, iaitu sunat Syawal. Insya-Allah selepas kita baca tafsir, akan setuh berkaitan puasa sunat Syawal, dan akan setuh juga di antaranya menziarahikan kubur, dan akan nak setuh juga di atas semaya sunat tasbih. InsyaAllah tiga-tiga perkara sekira diizin oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat boleh di antara kita menyempurnakan. Dan satu lagi pula, kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan hidayah Allah kepada kita semua, dapat boleh kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Kerana dalam majlis ilmu yang kita berada sekarang, kelebihan tu hawi kita beberapa perkara. Yang besar-besarnya satu, dia dalam majlis maghfirah dan majlis keampunan. Kerana siapa dia dihantar keluar daripada rumah dengan tulus ikhlas niat bahawa tak nak menuntutkan ilmu wala satu bab, maka semua di antaranya benar-benar yang bernyawa hatta ikan dalam laut minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan ampun segala dosa yang kita niat ikhlas untuk menuntut ilmu pengetahuan.
Tapi nak ayat dalam hadis Tuhan Nabi gidik royah kata walau hitan fil bahri. Dia kalau segala ikan dalam laut sekalipun. Harana begitu lalunya. Tuhan ketuju pada ikan tu, binatang kubat itik tak ada kata. Ya oleh kerana asal ikan berlidah boleh bertutur boleh berkecek. Tapi boleh bertutur boleh berkecek jadi mulut lemak. Cuba tengoklah sejarah. Ikan ni asal boleh berkecek. Lepas tu hapus lidah tak boleh berkecek sebab musabab banyak. Salah satu daripada perkara tak syukur nikmat Tuhan. Dia tak ingat katanya Tuhan menjadi dia satu ekor ikan banyak lebih daripada binatang lain. Nak tanding dengan lembu, kubah, ayat itik tak ada. Ikan lah paling banyak sekali duduk di dalam air tawar dan air masing. Gambaran Tuhan menjadikan hikmah ikan untuk dipanggil dibuat makan oleh hamba Allah. Sebab itulah semua kejadian Tuhan itu manfaat bagi kita sebagai manusia. Setelah tu ikan dipengaruh dengan syaitan. Syaitan ugut di antara ikan, maka ikan selalu pakak-pakak berkecek sama dia. Dia kata Tuhan buat kita sudah tu suruh manusia panggil rebuh gula kita. Dia tak puas hati dia tu. Lalu itulah dia kata kita semua ni kita kena berdepan, kita kena mujahadah. Hak ni lah Tuhan murih, Tuhan cabut lidah ikan tak boleh kecek. Tengok dah. Padahal Tuhan menjadi di antaranya semua tak kira lah. Pohon kayu, binatang manfaat bagi manusia. Habis itulah air binatang hak boleh masuk di antara mulut manusia hak berimi kepada Allah. Itu dipanggil satu rahmat dia. Itu dia nah satu rahmat. Supaya tu juga di antara supaya orang agama asing duduk bunuh di antara lembu buat bergala. Dan dah terpindah pergi kedek kepada kita orang yang beribadat pada Allah. Hak tu rezeki dia. Tepat ayat ana tu. Tu Nabi sebut pada hadis walau ikan di laut sekalipun minta ampun kepada orang mengaji. Niat terbesar. Nah, yang kedua pula kita sedang berada di dalam jalan ni ke syurga. Kerana Nabi katanya tak ada ke man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Siapa dia tuluh ikhlas niat hati ke rumah siapa tempat majlis ilmu, tak ada niat nak apa-apa ke nak menuntut di dalam hadapi ni mencapaikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan boleh amal apa yang dipelajari. Allah Ta'ala terbuka jalan kemudahan jalan syurga. Wow. Yang ketiga pula kita boleh duduk wah naungan di antara sayap malaikat duduk apa teduh akan menuntut ilmu. Hak tu besar-besar tu. Nah, besar tu. Hak yang keempat kita duduk dalam majlis halqah zikir. Kerana ilmu ni ialah salah satu pada zikir Allah Ta'ala. Maka kita dapat duduk dalam halqah zikir. Siapa duduk di dalam halqah zikir maka hati dia tu tak akan mati sama sekali. Dan satu lagi kita duduk dalam masjid serta dapat boleh ibadat satu lagi iaitu niat i'tikaf. Nah, oleh itulah kepada semua mana mari tu tak niat i'tikaf pakai niatlah nah. Yang sangat-sangatnya berilmu pengetahuan khususnya pada akhir zaman ni kena tutup kuat daripada apa-apa. Lebih lagi pula kita pisah menutup, pisah cari ilmu khususnya bab aqidah. Kerana akan ditipu-tipu beberapa jemaah ngeslis sunnah sebenarnya bukan di atas aqidah, tipu daya ya. Untuk kita jauh daripada Allah. Hak ni nak minta kita semua tu
hadapilah, mengajilah ilmu macam bentuk orang tua duk royak. Betul tua-tua ni. Belah dia mau kata sepi ilmu pun, belah dia mau kata dada tak terbuka pun biarlah. Kerana kita bukan mengaji untuk nak menghadapi tinggi, hanya untuk nak mengamalkan serta pula nak mendamping diri kepada Allah, nak berjauh daripada syirik, nak berjauh daripada azab neraka. Tu ya kitanya. Oleh itu di antara pada minggu ini yang mana kita sudah dengar ayat yang dibaca tadi dari surah Az-Zumar, maka ayat yang kita baca tadi Tuhan kita setuh dalam ayat ni tak lain tak bukan hanya untuk kita yang mempelajari Quran dapat boleh reti katanya, oh Quran yang Allah Taala menurun di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam betul yang dikatakan penunjuk, betul dikatakan satu nur, betul dikatakan satu ubat. Banyak Quran lagi pula jadi rahmat sangat-sangat. Cuba perhati di antara ayat yang dibaca tadi, Tuhan nak ayat kata rana. Cuba kita perhati. Kita tengok sepitah lalu di antara ayat. Jadi Tuhan katanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masal. Cuba tengok dalam ayat sikit. Tengok kalau kita itu gak tunjuk dengan tangan tak apa, tunjuk jangan tinggal huruf dia. Jadi arti dianya dan sungguh. Sungguh tumbik daripada qad dan wal, wa dan la, qad dua tu. Kerana la pada la qad tu panggil la jawab qasih. Maka penghantar bagi li tahqiq. Qad pun tahqiq ke takkid dua. Takut kita tak ambil berat. Sabit orang Arab hak reti uslub kecek pen ni gak dia bahasa gak setok dah. Ia kata dan sungguh telah kami jadi bagi manusia. Asal daraba makna godeh. Tapi tu awak banding makna menjadi serupa dengan makna godeh dah. Telah kami jadi bagi manusia pada dalam ini Quran daripada segala bandingan. Tengoklah Quran atas berkecek buat banding sabit terbentuk berkecek banding buat misal ni kedai besar. Kerana hak duk jadi di antara kesal sangat-sangat cara bentuk berkecek banding misal ni, hak duk sadut perhati tengoklah dua orang guru yang tokoh-tokoh. Satu almarhum Muluh Abosing kita tak sah. Muluh Abosing kita tak sah baca kitab tak besar. Tapi dia berkecek, dia banding dia tu orang kampung nampak. Tiap-tiap kali dia mengajar bandingnya orang kampung duk pegang dengan banding dia ya. Satu lagi hak banding buat misal hak sedap juga almarhum Muluh Yahdis ke. Sabit tu telah kata oleh Sahibul Fadilah babo mak kita taksik. Dia biasa kecek dengan saya tak babo mak. Saya tak ada ilmu apa bang. Nyata saya mengaji dengan Muluh Yah tak ada ilmu. Tapi terhawi ke dia siapakah boleh lah ni piping orang biber apa ramah ni. Satu, dia wahai tulis misal Muluh Yah. Dalam buk suti tulis misal Muluh Yah. Yang misal apa dia tulis. Dia buat banding Muluh Yah. Ingat kata Muluh Yah. Satu yang menegah tu. Yang kedua pula dia wahai khidmat Muluh Yah. Kerana semasa dia duduk Muluh Yah beli kereta bank, dia panggil cak mata belaleh. Allah nak pergi hari-hari kena tolak sama berasak tadi dia tolak belakang berasak jak berkelem. Bau berasak je. Tu nak oyak kata jaksa dia. Berkat hatulah. Piku hak tu dengan siapa dia learning boleh dia hantar dia produk dia buat tok akhir boleh dibuka pondok. Jatuh. Dan satu lagi orang mengaku genah diri juga. Almarhum Baba Impula Kapah. Menatu Khalisu tu. Menatu Abazu tu. Tok tua Abazu, tok tua Khalisu. Dia ni go tak pandai sokmu. Tak pandai.
Gambar dia dia ke saya tu ya bomang. Saya ni orang susah. Orang duduk di tong dia kata. Saya susah, saya mengaji sebulan kelik, seminggu 2 minggu dia ke laut. Tapi setiap kali saya mengaji dia kata dia tulis habis mula dia. Tulis dengan misal ke apa. Lepas tu kalau tak ada mengaji dia sudah mau takat. Dia pergi takat habis. Sehingga dia boleh buat pesaka mula dia, Takribul Ikhwan kitab mula yati. Dia tak ada buat pesaka tu siapa boleh hukum pondok boleh dia nak cucu cicit tu. Ni nak ayat atasnya orang zaman dulu kau dah tu ya tak tinggal leh tapi barakah. Tepat hak nak suruh reti betul ni je. Berkecek bentuk misal contoh dua orang ni berkesan banyak. Sabit dalam Quran kecek misal. Mula bosin tak so dia misal. Dia misal kata orang hak rapat dengan Tuhan dengan orang hak enggan dengan Tuhan. Dia buat banding misal dengan ayah. Dia katanya cuba tengok ayah. Ayah hak liar daripada Tuhan. Tuan wi upen ni nak wi boleh kenyai dia nya kena kaca, kena rebor, ada soyok kuku, ada soyok liar ni. Hak jinuk turut berdiri, kada tuan duk bibit pah, boleh makan dah. Kenyai penuh biar dulu daripada hak liar. Mula bosik misal. Satu lagi lu misal orang rapat dengan Tuhan, hati tegak dengan Tuhan, banding naik pokok kayu bergantung ke bumi tak bergantung ke dah. Dia kata banyak kita lah ni dak bergantung ke dah. Dah kalau dah besar tak apa, dia kata dah hujung-hujung baru pucuk. Silat sikit beribut mari rebok jatuh. Banyak dak jatuh lah ni. Dia kata kita pisah nak bergantung ke humbi, tak balik jarang nak balik humbi, patut dah dah. Itu misal dia. Lepas tu yang misal lagi pula orang di antaranya bibi nak pergi telaga, nak pergi belaga. Dia kata rana, berkariklah orang hak bibi ikan halus liar dengan tok guru. Hak bibi ikan besar nak rapak dengan tok guru. Bibi nak kareng halus lari nak pergi belaga nak kareng. Hak bibi ikan besar orang patan 10 kilo pak rapak dengan tok guru. Pelik dia kata. Ni mula bosan. Tapi Tuhan berkesan dengan misal dia. Sabit tu babosin salah satu daripada wali min auliyaillah. Lepas tu dia warok. Mulut dia ni tak biasa kata tak molek kat dia. Kata molek semua. Dia biasa kata sekali. Almarhum mullah bosik warok, mullah bos bosik warok cerita lepas tu babolik sidik royak. Ya kih dia mengkhianat amanah dia. Ada salah satu syekh mak Allah mari mah dia minta boh tak ada modal ke? Kita pakat berkosi menego boh beli tanah pitu. Lepas tu bapa pun dia kata gini gapo-gapo amu uruh gapo surat boh. Wapo tepi tu terpakat bagi. Bos apa kat akhir bos yang nak buah habuai dia dia juga orang ni jual habis dah. Dah kebok dia. Bos saya panggil dia mari. Ini nak hak ya teriak ya tobat ni. Dia panggil kata mari dia kata kat ambo dak suka demon hati putih sebab ambo demon hati hitam. Kerimuh tu. Lepas dia kata hak tu dia boleh teriak dia. Silap dah akulah kata tak molek kat orang. Ni sabit keramat mulut almarhum lah bos tak sah. Mulut dia patah sungguh. Tapi dia kata apa sudah. Banyak orang yang kata pelajar dia selera. Lepas tu cucu dia sore. Balik dia ayat je tunjuk. Cucu kusuan kala alim besar punah besar. Tu punah besar. Ni kata emulah bos. Kamane tepat hak saya ni bahasa duka cita kecek dengan anak dek mak abang mak lah. Tak ada kau tali takak-takak mula bahasa nak dengar sepatah. Saya nak dengar ya. Kerana saya terikat dengan dia walaupun tak tengah dia pun terikat. Dia ambil buah-buah riwayat tu ni atas keramat dia. Oleh tu tepat nak riwayat balas ning je. Dalam Quran teh berkecek bentuk ada banding-banding. Maka di antara kita khususnya kita nak nasihat ni usaha we ada banding we jadi tegak. Tengok tu hak Nabi sebut dalam banding takmil. Nabi kata al mayyitu fil qabri. Al mayyitu fil qabri.
Nabi tu bermula mayat duduk dalam kubur. Kal gharib, seperti orang duduk tergelar la air dah. Nabi kecek balas tu, cuba tengok. Lepas tu Nabi kata lagi pula tak ini. Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabir. Mun jangan jadi rumah-rumah kamu kubur-kubur. Ni heret banyak ni. Lepas tu Nabi buat lagi pula. Al-buyutul lati la tuqra'u fiha suratul Baqarah. Dah. Satu. Nabi katanya rumah tak pergi baca surah Baqarah, maka syaitan tetap. Wal buyutul lati tuqra fi suratul Baqarah yang firu fiha syayatin. Nabi tahu rumah hok baca surah Baqarah, syaitan lari tak duk. Molek nah. Kemudiannya demo ki surah balik. Demo tahu Nabi lari di atas di kubur baca ada ke surah Zuhur balas tu. Maka ulama hok pesing orang panggil ahli sunnah wal jamaah tak ingat kat tu. Nabi menggalak dalam rumah seboleh-boleh kita dalam seminggu hidup baca surah Baqarah. Kerana rumah baca surah Baqarah, hatu jin setan syihir tak ada. Tapi kalau rumah kita orang buat sihir, atas sihir mari, bacalah surah Baqarah. Kamana kalulah kita tak kuasa, kita baca ambil 3 takmi. Ambil la awal, ambil tengah, ambil akhir. La awal kita baca alif lam sampai humul muflihun. Pada tengah ayat kursi wa ilahukum. Akhir sekali amanar rasul 3 tu. Nampak dah? Oleh tu hak di antara tak silap saya Abdullah Ibnu Umar. Ia wasiat ia besar kepada anak dan keluarga dia, bila kamu ziarah kubur aku, kamu bacalah Fatihah, awal surah Baqarah, tengah surah Baqarah, akhir surah Baqarah. Maka ning lah kita dak buat amal, buat apa kita dak baca ila hadratin nabi sudah Fatihah. Lepas tu baca qul Allah. Sudah tu baca di antaranya alif lam sabahumul muflihun. Lepas tu baca ayat kursi, amanar rasul, lepas tu tahlil, qad aflaha man qala la ilaha illallah. Ning dia ambil tafa'ul. Saya ni biasa pergi jumpa almarhum lah bomai kalian ni. Itu bom. Hak orang duk baca boy Yasin ke tu, sudah baca Yasin sudah tu alam nasrah. Alam tara kambit mana boh. Tu. Abu Mai royak ke saya. Lepas tu saya dengar tu saya habis rumah. Apa gambar alam nasrah? Oh yo hurai sedap. Lepas tu dia ikut ti alam tarakai. Ya ambil kerana ada alam tarakat ada makna tu siapa kau di hotel. Oh Masya Allah. Lepas tu satu juga bila nak khatam Quran, setengah orang ambil, orang panggil Qisarul Mufassal, ambil surah Wadduha dengan siapa An-Nas. Ayat tak? Ambil di mana tu? Maka buat balas tu lah dia ambil tiap hari khamis, habis rumah hurai semua. Wadduha makna lagu tu jeput balas tu. Ni makna tu orang pasal kira kok molek, ya jali-jali kok molek. Orang pasal kira kau tak molek, ya heret atau tak ada dalam hadis, tak ada dalam sunnah, buat menyalah dengan Nabi balas tu. Nampak tu deh? Oleh tu dia kata balas mana? Dia katanya di dalam Quran tu awak banding. Apa tu? Hendak beri masuk tasawur akal di dalam hati masing-masing. Makna kecek awak banding ni, mudah-mudahan otak kita, hati kita boleh tergambar, lepas tu boleh terikat. Sabik tengah jika lah siya tak imerak. Boyo yak tanya buak bet 6. Han bet 4 je wak lu. Buak gapang Hansan, Han Yao bisa mengaji dah. Bisa mengaji dak biasa. Hangsan lepas tu yuk kamlang. Tu bisa mengaji tu. Lepas tu wak misal lah. Misal. Misal pengetua yang banding. Sabit tu lah
Orang buat banding kata kan, pisah kita orang tua, pisah tiru perangai ayah. Ayah tengok buku 3 ke 2 malam, ya gerak dah sekali fok dia. Kerak kes. Hak jatuh gerak. Tina dak tidur gitu, kerak kes. Maka dak kukuk ku 3 kukuk tu semasa Yahudi tanya Sayyidina Ali, apa makna tu? Sayyidina Ali kata boleh kau nak jawab tapi mung kena meluk agama Islam. Yo. Tulah. Ayat dak gerak makna dia kerak ke makna uzkurullah ya ayyuhal ghafirun uzkurullah. Hei orang galik bangun semua tahajud saja. Nah. Kemudian ayat juga walau cari makan jauh sama dia tak tinggal tempat tidur dia. Maka hening lah orang tua pesan ke anak, gilah jalan mana tak capek kelik tidur di rumah. Lepas tu orang tua pesan pula, ingat nah jangan widuk makuk tanah bila matahari jatuh, kena genak dalam rumah, duduk dalam rumah yang dulu. Pasal ada datang pada waris, Nabi suruh kita katuk pitu jelenda panggil anak naik habis kerana tidak tercampai syaitan. Ketika tu syaitan berjalan. Nah, sahabat yang dulu katuk itu, sahabat mengorek nak katuk dah. Ni kita dak mengangu masuk bis. Ada masuk belakang hatu berjanggut, hatu belakang. Kita dak tinggal hak zaman dulu. Nampak dak kita? Tu dia. Pas yang kedua pula ayah pula ada siapa yang panggil, hak anak panggil kok ibu tudung dengan saya. Hak ayah pop bapak naik atas jagon. Bo anak besar sikit pandai cari makan gapo ya hajab lagalah peruk. Buat apa nak mengeceh ibu. Tengok ayah bila ia besar cerdang nak khabat ni belaga fak ya prok. Ibu main lari kok pandai. Tuh nak kalau dah kita nak pegang anak tiru perangai ayah. Apalagi pula ayah kita fikir sekali ibu mengerai 25 hari 21 hari. Jangan tak turun sampai ke puncak muka-muka hamba tu penuh. Sobar kerana nak berselamat anak. Ni kita orang tua tak fikir langsung. Dah gitu kan. Lepas tu bila hujan mari buka 20 sayap ayat 20 ekor setengah anak 15 ekor tudung sayap. Jang dia hantar mik tu basah. Dah gitu kan. Tengok ayat. Lepas tu jangan pegang anak supaya kurang. Kura yang telah-telah kaya tak kenal anak ibu mak mana. Cuba tengok kura yang telah-telah yang ambil tudung. Tinggal ke perang. Anak tu mek dia di mana tak tahu. Saya teriak orang putih pergi jalan di Kerbi atas ramai mari. Ia berjalan tengok gapo dok gerak-gerak lah. Kali tengok anak kura, nak belabi. Ibu tak ada. Nak piung. Ke kura piung ke panggil dah. Banding supaya orang kampung, hatta anak pondok tak orang tanya dah apa dak langsung. Tak situ. Gerak tak royak tu buat klik anak Allah babo pera ke Tak nak duduk dah rumah kerak ke tak nak curi dah. Tu dia. Jadi balah tu tak nak royak nak buat banding fikir ni buat banding nak duk kecek hari ni banding munasabah lah kerak royak ya ni. Padahal banding banyak lagi babo tapi nak banding malah tu. Tak gitu tak merah. Tu dia. Wa apa hikmahnya la'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan mereka itu manusia terima pengajaran. Kemudian yakin dan beriman dengan keadaan Allah itu Tuhan yang asal. Baca itu. Bukan asal lah berserah titik tak je masuk. Kemudian masa tu Tuhan jadi asal ada mereka asal baikan kiki dia semua. Tengok tu jelah. Tuhan yang asal yang satu. Lagi pula yang amat kuasa. Kuasa tak kuasa Tuhan ni. Nak tanya bayah tendung. Buahnya duduk mana bayah? Kaduk lah humbi coba tebal tengok ada tak lah buah. Nya jolok tu baik dah. Berambu sudah tu putih besar-besarnya jadi air mari mana air dia dak bubuh dah tu. Behak. Dalam peti behak ni tak apalah air batu. Ni air mari mana ku? Lewahnya. Besar ning tak ada besar mula berpuasa ibu tangi.
Bau besar mari tu airnya penuh lah tu lek ambil mana lek. Ha. Lek tak fikir dak lek. Ni dak makan wahnya macam mikirlah kata. Babo bahasa tak lepas ngatu Haji Masud. Mari di mana? Ke air seruk ni buh nak tanah. Tubik kat mana air dah. Air buahnya tu cuba fikir tengok. Supaya dia belinyu di tuai tu. Duk fikir dak nak jualnya macam fikir tak tahu buahnya tu. Untuk orang panggil mu yakin kata Allah Taala kuasa. Kena tak? Ya teh. Kuasa sungguh. Wah tak apa dia diri tu kan. Tengok ngalat luar duri tak nak loh leh. Yang jadi mahal lah ni dah. Dia tambah-tambah 250. Pada muda cerita di Jepun tu ya hatta wariagi. Dia jual sute boleh 10,000 dia. Mana dia belah dia berisi 5-4 ulah ya boh. Timbang setengah kilo 15,000. Pas mari di mana-mana tank bemak kata tengok duri tak luluh. Kalau dia betina kau orang panggil cuk mai hom orang panggil. Tapi tak ada arah lah ni nak ayat atas. Ni tu rasa Tuhan. Tu kita siapa boleh buat balas tu sabit tu lah. Almarhumullah Tok Dalam. Dia tak kata. Waktu dia makan nasi mah kedua ke, buat tuai apa tak seperah dia sapuh. Dia sapuh diri, sapuh cuci molek. Budak tak hanya buat apa mula apa sapuh. Setelah tu bila makan nasi jatuh. Ia kutik. Lepas dia kata saya ni go waktu tak sapah hati nampak dia luak gitu. Pasal nasi suti kita tak boleh buat. Sore boleh buat tu. Dengan sebab tu dia mereka kata mulah tok gutuk mana. Kok berkat. Dia kata salah satu menyebab jadi sepik rezeki di Papua suka makan kedah. Pasal bila makan kedah, bayar. Bila makan tak habis, tahu lah dah. Kan? Di rumah makan tak habis boleh terfangak kan? Nampak tak? Bahkan sagi tengok besok hari tu, tapi saya janglah di antara buat buat muka tebal. Orang kedai panggil gi Allah dia panggil tak email. Satu, ikan kakak masuk steam. Ikan kakak rak perik. Yam tu yam ni banyak lah. Makan tak habis. Saya minta pada besar tu, maaf dah. Belah dah nak kata saya nak minta buku hak klik rumah. Saya buku hak klik. Wak klik makan mama ya pula. Bawa mama nak kata hak lebih. We kok ke biar berkat. Pas kamar dia ada orang jemput saya pergi di CS. Lebih ada besar dia. Dia teriak yang memang hari kat pos tengah puasa mai tak ini. Ia tak boleh nak pekat sebab bermalam ni ia boleh jadi hubungan antara negeri bukan biasa. Apa mana tu? Ia jemput saya pergi untuk dia panggil hakiat. Lepas tu dia baru mengoyak Tok Akil tak mari boleh 10-15 hari. Lepas tu Tok Akil makan di mana? Dia kata Tok Akil tak apa makan buku. Tak sah. Kalau lagu tu tak segi. Tok Akil boleh makan baju musim sepuluh apa juga. Hak tu saya buat gitu Akil tu semalu jatuh pinggir-pinggir pusing di Tok Akil tu musim tu. Lepas tu buat klik tu saya wayak dah. Ya besar sama dah. Saya ingat bila lagi mana-mana kalau sedap saya nak minta sama. Buat klik mama dia. Buku hak klik. Sabit dua orang ni kalau baba pergi mana baba besar sama buat kata hak mama kira. Kira sama bagi mari. Orang besar. Tu saya. Pasal saya tu mana dah saya minta. Belah dah mata berat mulut pun. Bila kita makan sedap, mama kita rumah makan sedap payah saya. Bibi hak klik. Kata makan roti hak sedap dia buat dan saya tu saya nak maklek. Saya balas tu. Dia terjemah surah. Ni tak gamuk buku tu darak. Belah dia kata darak. Belah. Belah darak orang kita ngatu saya bagi tahu ikan kakak berapa. Kita minta tak sebut nama bila besar ni. Dia minta izin saja dah. Saya buku hak klik.
Ngai ke kakak rak perik ikel wak kelek. Belah. Pas saya besar sok mudah kok galan apa saya tak ada ke becuh hanya sekian kalau makan lebih buku klik saya tak puas lebih saya nak makan belah pala tak apa. Berkat. Ni tu go makan kedan habis Allah. Saya tengok cuah dalam tu dah Allah. Tuyuk. Ni salah satu menyebab dia apa bila makan tak habis hauk mubazir. Dah kata ke dalam kitab dak ayat sunat bila makan tak habis tudung taruh rangat. Ni kita tahu habis. Ikan kakak je masa, apa je masa nak pergi jalan Kerbi ni. Di hotel bakal tahu selalu dah. Bahaya tak apa, kita dak buat batas duit bulanan juta-juta. Misalnya. Tapi aja masa kita puji. Kau dok pergi di antara buat umrah dengan dia je makan sungguh celicing. Puas hati dengan dia, kita puas hati. Lebih apa je ramai. Kita puas hati. Sungguh dah tu dah, sungguh dah. Tu dia. Habis nampak tu deh. Cuma tapi tak yakin je masa dengan ayat tak yakin. Habis lagu mana hai jawab lagi dah. Kuasa balah mana tu? Menjadi langit bumi dan isi kedua-duanya langit bumi. Mana isi langit isi bumi? Kita manusia. Air, pokok kayu, binatang tu isi langit bumi tu. Tu dah. Ia Allah yang menjadi muhidup dan mu mati dan mu hidup. Tengok Tuhan semua mu mati mu hidup. Hak timur riuh di Indonesia tak merah tok guru kat ustaz dia tak silap kena gapo tak khabar jadi bomo hospital cik kasar dia kata mati mani maya taruh duduk di dalam kubur tak silap 4 hari. Lepas tu pergi mimpi jumpa satu orang pergi gali tengok tak mati. Lepas tu pergi gali tengok tak mati sungguh. Tapi dia kata Allah dah gola air kata wak bo tubik pada tu kok. Minum air. Dia mata air tu lah air peralik tu. Minum gok. Teh nyamuk tak boleh. Lepas tu ayat tu dia Allah dia tak khabar dalam tu lepas tu khabar mara tak panas letih ni ya nikmat Allah tak mati. Tengok tu. Kemudian mendengar kehendak kimu hidup mu mati jangan wi pehas seperti mengajar Namrud. Raja Namrud dia bantah berhujah munazarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata Tuhan aku mu mati mu hidup. Aku boleh mati mu hidup. Tengok. Pati Ibrahim tanya mu nak mati be ana? Aku bunuh. Aku kat tekak ke? Nak hidup aku tak bunuh. Ibrahim kata balah tu atak jinak. Tengok. Lepas tu orang tak faham akidah. Tengok tu akidah bagi orang kafir ada juga di antaranya. Dia kan memati kan gajah Namrud tak bunuh. Lepas kan mati bunuh. Pas kena dak balas tu. Mati kan tak mencabut roh, menghidup bubuh roh, tapi gajah Namrud hati pis. Nampak dah gitu? Sampai kalau kita ambil lah Quran mai tu sedap. Tengok. Boleh tak aku nak mati semua orang ayat aku. Buana kau bunuh habis. Nak hidup kau lepas bunuh. Tu Nabi Ibrahim kata nak menghidup. Menghidup hakiki sungguh mentiup ke roh. Memati membuat ke roh. Tu pun mati tapi lagi pahal balas lain. Tu dia nah. Kemudian daripada mati duduk di kubur dengan roh dan jasad. Dan balasan mukmin dengan syurga dan balasan kafir dengan neraka dan kitab-kitab Quran kalamnya kalau Allah segala anbiya apa-apa suruhnya Allah semua tu ialah Tuhan sebagai orang menciptakan. Sampai ngaji ni sedap sedap ngaji dia faham sedap je. Puasa jeliro je. Ni tak makan nasi lagi puasa ni dok ayo puasa Syawal lagi ni. Allah jeliro. Lepas tu gapo dia Quran kata Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi'iwaj. Kitab Quran itu bahasa Arab. Kan. Terlalu tahu Quran bahasa lain enggak tak email je lah. Kerana hak duk degil-degil orang Arab.
Tak berimeh kafir kurih pun orang Arab. Sabit dah turun bahasa Arab, mana turun Quran bahasa Arab lagi tak berimeh dah. Apa lu turun bahasa Suryani? Apa tak turun di antara bahasa Ibrani? Tak turun bahasa France. Tak turun bahasa Cina. Turun bahasa Arab lagi tak terima lagi. Pas tak ada arah. Lagi pula Quran tidak bekok apa kesamaran dan bersalahan. Hak ni tak amen ni. Bagi demo dok murid kau takwil ni dah kata takwil apa Quran cerak dah. Quran nyata dah. Ia tak faham apa makna takwil. Takwil tu apa makna? Takwil makna paling makna zahir kepada makna murad. Sabit la wala ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun. Sabit takwil mana sarful lafzi min zahirihi. Nah, takwil di atas lafaz pada zahir pergi kepada makna murad. Pas dia boleh takwilnya kita tak aneh, ia kena ada ahli dia. Sabit tu Nabi berdoa tu Allah mafaqu fi di pada Ibn Abbas tu. Sabit ulama tafsir Ibnu Katsir, Imam Tabarani, tu buat tafsir saja tu. Buat ulama tafsir Ibnu Katsir, buat bijak tahu lagu tu ke dia, khusus ke dia. Sabit bab tafsir Quran masa tu Allah bin Abbas. Tu dia. Wa apa balas tu Tuhan, la'allahum yattaqun, kata dia. Mudah-mudahan mereka itu manusia melihara mereka akan kufur dan syirik. Bila Quran menegak bahawasanya balas syirik balas tu, balas syurga balas tu, dia pilih kok syurga, jauh kok syirik. Kata dia hani bani badal lah tak ni. Lagu mana bani? Tawak bani dah. Daraballahu masalan rajulan. Telah memperbuat Allah Ta'ala akan banding orang kafir. Rajul tu kafir. Sembah berhala. Banyak dan orang mukmin sembah Allah satu. Berhala banyak mana? Berapa juta berhala? Tak imeh. Kalau masuk di dabarnya tak imeh. Berhala ke dabar dulu pia tak imeh. La tawal uzza. Allah ni adalah. Ada nama Tok Kong tu, Tok Kong ni banyak dah. Berapa orang semua lek Tok Kong lek lah ni lek. Lek tahu lek. Lek ni berhai sangat kenapa Tok Kong ni? Banyak sebut tengok duk kosna tengok dah. Putaruk tu putaruk ni putaruk tu putaruk banyak dah. Banyak dah kan? Oh banyak. Berapa juta tak ni? Banyak dah, tak nak bila dah. Kali gitu tengok ayat tu satu laki-laki dia puja Tuhan ramai. Tok Kong tu. Orang mukmin Tuhan satu ya. Tu dia. Lepas tu wahai belala satu rajul tu fihi syuraka'u. Lepas tu mutasakisun. Umpama seorang hamba laki-laki padanya sama laki-laki tu banyak orang kongsi, ia berbantah, tidak bersetujuan. Ini misal orang kafir. Tengok orang kafir cuba tengok Allah Tuhan ramai. Ke puja hak tu, ke puja hak ni. Makna tu orang kafir tak tahu tok guru mana dia. Api lagi. Sabit tu tak imirak. Saya banding tengok tak imir sabit po boleh tok guru jamin dulu dia tak sik. We berguru banyak guru tok sore. Dia nak pergi tak boleh. Tegak tak tok sore hak lain tambah hai. Tok yang pun dah tak dalam tak we tu bik ngaji lain dah. Pasal apa? Ya budak dia tu bik situ sini dia jadi kok lain. Orang tu we lagu tu we lagi ni sabit tu lah. Ada sihma Allah. Ia kata kecek dengan babon ni lah. Ia kata ya bomma sungoti. Budak maah nah hak ni maah ni tak mau dak setukuk tu sebagai buat fikir. Apa boleh budak ngaji sekolah? Tak panggil budak ngaji sekolah tak kenangan untuk guru. Pasal tok guru seorang ni mengajar bab syariat. Tok seorang ni bab akademik. Itu tok guru seorang ni heret ikut waruk. Tok seorang ni heret ikut bulah. Pas nak pergi mana? Kena tak je masa? Pondok apa sore je. Pas kali mengaji tolong kat dalam pondok pun, pondok tolong heret hak cara ni guru.
supaya sekar tu mengaji dengan mula ya. Sudah tu pakai agak depa nak agak usul belaka tak ke? Supaya berming ngaji mula tak berming. Duk depa nak pakai agak pekoh belaka supaya jalan guru tu. Supaya tok ne badai, tok dala. Nahau. Habis tu nak murid tak geleweng. Ni kita ngaji dalam madah ni, madah ilmu syar'a. Wa ya hari halal. Masuk madah lain pai atas anu. Kena menego, kena jual, kena payayam hai sung, hai dekret sung-sung, hai rau ne dai thamธุรกิจ jai-jai. Ha ni kat dalam dah pai pelaku sama. Hak sat ni kendah akik pula dah. Pas budak nak duk mana? Pas satu lagi sebab ni tengok seperti mana saya dah ajar beruk. Beruk dia banyak guru selera. Orang ni hajar sepulah 3, orang ni sepulah kita. Pas nak duk mana? Kena tak biasa? Kena tak gitu? Sabit ni katanya orang agama asing Tuhan dia ramah tak tahu mana. Nah, kita Allah saja. Tu dia. Habis katanya warajulan salaman li rajulin, dan seorang laki-laki hamba. Nah, maka seorang laki-laki tuanya itu bandingnya orang mukmin. Kita dua Tuhan, kita dengan Allah. Sabit tu mula tok ni badai saya. Dia kata mai buh, kita jadi hamba dua dia, tak saya jadi hamba lain. Ni cekak ni jadi hamba banyak tak apa? Hamba tahid dengan Tuhan. Lagu mana hamba tahid? Cuba duduklah atas bilik 4 balik 3 kalau nak berak turun berak aja tu. Kalau duduk tahu rumah wasa nak berak, dia mata mengusik hatu pun jangan selak punggung kita hak berak tahid. Nampak je. Satu lagi hamba Tuhan. Tak saya ada hamba yang 3 kata mana? Hamba orang tak sah apa mai tu. Kalau lebih lagi pula hamba biasa tunjuk kaki tu. Allah. Ni, buat ngau ni. Ni, buat ngau ni. Ni. Allah kata jangan balas tu. Nampak tak? Fikir dia. Tu dia dah. Bila balas tu teh soal, atau ime hal yastawiyani masalah? Ada kebersamaan kedua itu? Mana seorang kafir dengan orang muslim pada bandingan dengan anak-anak tu, arti tidak bersamaan satu hamba tuannya banyak dan satu hamba tuannya seorang. Hak tuannya seorang tu ialah tuan seorang tu, kita boleh tupu seorang tu ya Allah. Ya tuan ramah ke tok kung tu kata pergi Chiang Mai puja hak Chiang Mai tu. Nah, ya mari di atas ni kau buat Shanghai kau tu misalnya. Mari kau kaki bukit, nama pergi kaki bukit bayar. Bayar tahu apa? Naron nama apa itu je masa duk lalu jegut magung nak tu. Tu. Tunggu situ. Tengok tak sama tu deh. Tu. Ni tentang ni kita tak boleh. Maka jawabnya tidak sama ni isyarat istifham dengan makna nafi. Tu dia. Jawabnya tidak sama. Pasal iaitu satu hamba tuanya banyak dan satu hamba tuanya seorang kerana sangat susah atas seorang hamba hendak perbuat 3 tempat gereja. Nah, satu masa ia disuruh oleh 3 tuan. So buat berlaku nak buat ke mana lek? Misalnya tok kong hak nama Lata suruh puja dia. Uzza suruh puja pahlik nak buat mana? Ni teh seorang je. Mana 5 waktu pakat buat semasa berlaku di antara zuhur. Asal mengorek isya puasa pun setahun bulan Ramadan berlaku tahir orang nak suruh puasa selagi bulan Syawal hak lepaslah. Ni katanya lebih di antara hak satu. Tu dia. Oleh tu maka orang yang sembah Allah sahaja sangat senang ia orang yang sembah Allah sahaja ni. Nah, tidak ambil herau malaikat suruh Allah satu jua. Sahabat kita ni tuah besar pilih di atas iman dengan Allah, tolak di atas hak yang lain, satu bertuah besar, satu nikmat besar. Lalu tu kata dianya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, tadi asalnya Allah atas kesenangan orang sembah Tuhan yang satu dan tidak senang lagi pula bimbang sembah Tuhan yang banyak. Habis bal aktsaruhum la ya'lamun. Sungguh begitu, tetapi kebanyakan mereka itu kafir-kafir Mekah tidak ketahui yang dimakai itu apa?
sembah asnam itu jadi syirik bagi Allah? Ya tak tahu. Allah mana yang mewajibkan azab neraka? Tu hak tak kena. Klik sini. Makna kata sembah asnam mana weh yang mewajib azab ke neraka? Turun ayat ni bila ni? Kata turun ini ayat tak kalau melebih-lebih mulamak mereka itu kafir akan mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok turun ayat ni dengan sebab ia duk cerita bila Nabi kita nak mati, tengok kecek lagu tu. Lalu tu turun ayat ni ayat ni. Turun ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tengok. Turun ayat ni yang minta Nabi mati. Ni kafir berdoa nak mati ni berdeki di antara dianya. Ia kata bahawa seakan ya Muhammad mati dan mereka itu pun mati sekalian. Nah, kesemua di antaranya mati, tidak faedah nanti mati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak ayat balas ni? Orang kafir Mekah setelah dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah begitunya hebat kesal, dia pun berdeki. Supaya kita ni lah tengok orang duk mengajar sedap bila nak mati babo tu. Tu babo tu mati, dia pun mati sebab tu juga. Supaya dia dah tengok orang ni menega laku molek bila nak mati dia tu, bila aku kedai aku duk gadah mati orang. Dia nak mati pia dulu tak tahu. Tak kita ke orang minta nikmat, kita tengok orang molek mintalah atas orang amal seperti dia. Negara kita ni dak bila babo tu nak mati. Serabut dia ada duk mengajar. Dia ada ku mengajar, aku tak dengar dia mengajar. Orang lain saya datang pada hadis siapa dia duka cita di atas mati orang alim apa ngata masuk dalam sabilillah pahala dah. Ni dak bila nak mati babo tu. Dia babo tu mati senik sikit dia kata, tak kena mengaji. Pasal kedua pula ikut kita nak buat apa. Iyalah kena lagu tu. Supaya dia mau ni dah minta Nabi mati dah derah. Dia kata, "Hei, murid kata Nabi mati, mu pun mati sebab tu juga." Tak ambil nak. Dia nak mati dulu tak tahu. Habis kata dia summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Wallah. Ni nah munasabah mudah-mudahan ambil ilmu tikmi dah. Kita ambil ilmu nak setuh 2-3 perkara. Insya-Allah minggu depan fiqh kita. Ni satu saya nak setuh ni tikmi nah. Mudah-mudahan dengan hari ni lain pula di dalam esok saya ni menjadi manfaat. Jadi hak dulu ni tak masuk. Tak pakai oleh esok gua tak salah tak masuk dulu saya juga. Tidak. Nah, kalau gitu saya nak setuh masalah sunat puasa Syawal. Oleh tu salah satu daripada di antara perkara hak ditutup dalam bulan Syawal sunat puasa ni hari. Kerana di atas hadis yang begitu di antara riwayat oleh Imam kita Muslim dari sahih dia. Kama dia tarik riwayat pada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Jadi riwayat kata dengan hadis molek. Dia kata man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma dahra. Satu riwayatnya balas tu. Ya banyak riwayat hadis ni banyak riwayat. Riwayat tarik tu ia kata lagi tu. Satu riwayat hak yang lain ia katanya faka'annama shoma sanata kullaha. Man au kama qol. Satu riwayat balas ni je maksud man shoma ramadan wa shoma sittata ayyam min syawal ka siyamid dahri. Jadi hadisnya siapa dia puasa ni hari bulan Syawal, siapa sudah sepenuh puasa Ramadan sebulan, kama diikuti puasa ni hari bulan Syawal.
maka dapat pahala seperti dia puasa setahun. Hai situ dulu dah. Hai nak usul makna dulu. Nabi sebut pada hadis, siapa-siapa dia sudah sepenuh puasa Ramadan sebulan, kama dia diikuti ni hari bulan Syawal puasa. Hai jadi molek dulu. Maka dapat pahala seperti mana puasa setahun. Maka ulama dek risik periksa wajah bila setahun tu baik Quran. Kerana sehari tak kira berganda tak berganda dah puasa tak puasa lagi. 10. Jadi makna 30 hari 300 ni hari ni 10. 360 setahun. Betul dah. Tak kira pahala berganda lagi, para berganda lebih pahala tu lagi lah puasa tu. Oleh tu Tikmi tepat jadi dek khilaf antara ulama pak mazhab. Nak pergi puasa selalu lepas raya ko nanti dulu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i tu dua pendapat. Satu pendapat hak yang masyhur, hak yang mu'tamad akmalnya, selepas daripada puasa hari raya Peterah, puasa selalu dah nak ikut lalu dah. Pasal dia kata tengah ini duk panas lagi. Sabit saya tak putih ni. Kalau tak puasa tak hadir dah. Lebih lagi pak, waris warah kelik Mekah, hak duk di Malaysia kelik nak puasa saya ketupak. Nak puasa takut tak boleh makan nasi kerana cucu cicit, tak puasa dah kata. Sabit puasa selalu. Nah. Kamar tu bit dua pula dah tak imeh. Hak tu ikut. Lepas tu puasa ngajar berturut lalu ni hari kau sengah-sengah. Khilaf antara ulama. Setengah ulama dia kata rengeh. Kita puasa 2 hari. Lepas tu puasa 2 hari pula sampai ke akhir. Setengah kata pisah ambil puasa sena khamis tak cukup. Khilaf. Kamane kita duk bina di atas buah imam kita Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i hak yang terlebih sempurna afdal ikut selalu nahri. Kama dia bagi orang betina di dalam Ramadan setengah tu tak cukup, kalau muda-muda tak cukup, dia masyarakat mereka yang mengandung. Nah. Kama dia orang betina bila dia antara puasa tak cukup setengah tu 7 hari, setengah tu 6 hari. Tak itu kan? Bo di antara puasa Ramadan ia mai qada bulan Syawal. Ni hari tak ada niat Syawal dak. Aku puasa Ramadan kerana Allah Taala. Cukup ni hari. Boleh ke dak pahala setahun? Boleh. Tak kena niat qada tak kena niat sunat tak apa. Tengok. Pasal Nabi temang sama Ramadan summa atba'u sittan min Syawal. Nabi tak ayat wajib ke hak sunat ke fardu tak ayat. Lalu tu ulama kajinya kerana kena witubit ni hari ikut bulan Ramadan. Sama ada puasa nazar ni hari, sama ada dia puasa qada, dapat pahala setahun. Nah, itu dia sama ada niat tak niat tak kira. Setengah ulama lagi dia kata kalau nak hasil sunat Syawal lagi, hak ni tu cukup dah. Kapuhkan niat. Padahal kapuhkan niat tak ulama nak khilaf pada. Kerana masalah kaedah al-masyghul la yusghalu. Makna kita bila kita puasa qada, dak gini niat kapuh hak puasa nak Syawal kapuh hak punya lagu tu. Hak ulama tak sih dak bang bunyi tu. Ingat kaedah ni lagi tak asbah wan nazair ya sudah istisna tu bid dah. Hak ni tak apa seperti semai tahiyatul masjid dengan semaya kapuh dalam fardu atau sunat lain. Dia panggil maksud li ghairi zatih dia panggil. Maka ulama nak bincang oleh tu secomel semolek bagi betina hak qada. Ingat semolek secomel nak bagi pahala 2 cara. Qasa qada serta sunat Syawal kata. Ada? Kena lepas daripada khilaf kita puasa qada dulu. Jangan nak Syawal dulu. Puasa qada dulu hari, lepas tu sunat Syawal pula dah hari. Tu comel. Kalau jenis kita orang malas puasa qada ni hari hasil dah pahala tak ada ni tu. Buat tak dah. Apa dak kita? Kalau dia mau tanya dah mun tak ada niat dak hal di puasa qada di dalam bulan Syawal ni hari. Boleh ke dak hak Nabi terkasih yang mendari? Boleh. Kerana Nabi kata summa atba'u sittan min Syawal, Nabi tak kata sunat ke fardu.
Nah, hak ni ulama faham balah tu. Tengok Nabi kecek video. Faham tak dah? Selesai di situ dah. Mana sunat Syawal saya menggalak kita semua tina jatuh ni, puasa lah masih lagi ada lagi. Tapi kalau orang puasa tak cukup, tak hasil tak meh. Mana orang betina di antara puasa tak cukup, tinggal lagi di antara Ramadan ni hari, pergi puasa sunat ni. Tak ada. Jika qada semula tak hasil lagi. Dia kena Ramadan, mana cukup sebulan. Hemalat tu nah, makna tengah betina kalau ada qada dulu. Lepas qada sudah cukup ni hari hasil dah belum. Lepas tu puasa pula sunat ni. Molek kata. Kalau malah dah tak agak, kita pakai kapuh. Aku puasa Ramadan, aku puasa qada Ramadan serta sunat Syawal. Ya jangan sunat Syawal dulu. Lama aku puasa sunat Syawal serta qada Ramadan. Tak boleh jadi di antara kereta mekun pergi heret kereta tutup itu. Tak pergi. Nampak tak dah? Kemudian bila kita puasa cukup ni hari, maka cukup ni hari kalau dia puasa hari Selasa kemarin, maka cukup ni hari Senin ni tak? Bila cukup ni hari Senin tu di antara kita dah pakat pergi kubur. Jadilah lah. Ni nombor comti ni. Kemudian bila cukup ni hari, maka mula orang tua buat sunnah satu jalan. Iaitulah demo tak silap saya mula body buat dekat kepala ni semai sunat tasbih. Dah. Maku sunat tasbih ta'imi di si jumhur daripada fuqaha. Dibila kata sunnah sabit pada hadis. Ada demo anti dia mengata tak sabit. Dia mutik hadis tu. Tak apalah tu suruh kira. Kemudian saya nak bina masalah semai sunat tasbih. Sunat tasbih yang jadi adat kita kampung berkecek semaya raya ni. Hak ni saya nak tukar. Saya nak minta kita kampung jadi kecek balah tu, kita ni tak apa lagi, tu urut oyak lagi. Bima takut kalau nak cucu cicit tak ada orang bentar lagi pergi iktikad kata semaya sunat raya ni sudah. Habis selalu. Hak tu lah bid'ah berat selalu dah. Jangan berkecek nah semaya sunat raya ni nah. Nah, gambar dia sunat tasbih ni ada data sabit pada hadis. Nabi kalau mung kuasa buat tiap-tiap masa. Kalau mung tak kuasa buat tiap-tiap hari. Kalau mung tak kuasa buat seminggu sekali. Kalau mung tak kuasa buat sebulan sekali. Tak kuasa setahun sekali. Belalah malah berapa bayar ni? Seumur hidup sekali tak apa dah. Tak ada arah. Pasal sunat tasbih ni semaya pula dia nak gelebek mata-mata. Tapi orang jeli tu bik mata tu. Lalu tu sunat tasbih ni tak ditutup sunat berjamaah. Sunat semaya sore. Pasal terkadang orang ni tasbih cepat, terkadang tasbih lama. Pas lebih lagi terimeh pesen batuk sikit-sikit. Subhanallah. Subhanallah. Orang lain cukup 10 ya dak lagi tu kata imam jet semai tu sudah. Nampak dah? Bahkan dia bila buat sore jadi malah dak. Pakat buat jemaah tak mengapa. Lalu buat jemaah tak mengapa, kan buat malam baca derah. Saya baca derah. Kemudian masa semaya tasbih tak ada khilaf ulama 4 rakaat. Hanya 2 kaifiat. Kaifiat afdal semalam-malam 4 rakaat 2 salat. Semaya tasbih lek malam 4 rakaat 2 salat. Kalau buat siang hari 4 rakaat 1 salat. Hak afdal. Padahal lek malam di antara nak buat 4 rakaat 1 salat pun boleh. Lek siang hari nak buat 4 rakaat 2 salat pun boleh, tapi afdalnya balas tu. Pasal besar sekadar mana pahala dia? Oh, besar tak besar tak halal. Apa habis rasa-rasa. Besarnya. Tapi dia nak sangat tu. Besar. Cuci bersih kelik seperti mana kita baru beranak. Pisah buat nah. Kemudian
Jangan ada i'tikad kata semaya sunat raya ni. Jangan. Ada pun panggil raya ni tu rok boleh lagi tak email kata bahasa raya lurawi dah kan. Jangan i'tikad pada bahasa syarak tak boleh. Hanya raya ni dengan sebab kita perok pula patut beramal hari tu. Maka beramal hari tu nak syukur teh lagu mana? Buat sunat tasbih. Lepas tu berjamu makan malam. Apa nah? Kamar dia sunat tasbih dua tarik. Tarik Ibnu Mubarak, hak mazhab Hanafi. Satu. Hak kita dah pilih hak tu. Oleh tu dengan molek cara semai sunat tasbih tu ini dua kaifiat. Kaifiat hak Ibnu Mubarak hak nilah ulama dak pilih, hak Syekh Abdul Qayyim Mandili pilih ni. Cara ibadat dua. Mana? Ia kerana satu rakaat kena tasbih boleh 75. 4 rakaat boleh 300 tasbih. Maka cara semaya, misal nak semaya malam dah. Semaya malam afdal. Kita buat 4 rakaat 2 salat. Kita niat usolli sunnat tasbih rak'ataini. Kali ada imam, kalau makmum Allah Taala. Saja kalau semua sunat tasbih 2 rakaat makmum kerana Allah Taala. Ambil kafiat hak Allah Mubarak mazhab Imam Hanafi, hak ni hak Imam Syafi'i kita pilih. Sudah kebir Allahu Akbar, niat sudah pergi baca di antara doa iftitah. Maka doa iftitah afdal bukan wajah tu, hak lain. Tapi kita tak ingat hak tu. Baca wajah tu lah. Padahal baca hak afdal ni baca hak lain. Tu saya tulis belakang dah ni. Ni tak email. Kalau nak tapi kalau tulis royak pun begitulah. Nah. Kafiat dianya bila kita kebir sudah Allahu Akbar, maka bukan kita baca wajah tu hanya, kita baca hak di antaranya hak sunat dianya kita pergi baca dia panggil doa iftitah tu ya khusus di antaranya dengan semua sunat tasbih. Ni. Ini saya dah tanda, belakang dah banyak saya dah buh dalam kitab saya ni. Tanda apa tu? Mudah-mudahan waktu kepik mari dia mau tanya kat boleh saya di antara bentang perkara ni. Royak lagu tu, royak lagu ni mudah tak? Kalau tak ada royak ni kau tak ada nak royak. Nah. Kamar dia kita tengok Syekh Qadir Mandili dah. Seni jawab pungut siap dah. Ni. Oh comel. Ni. Syekh Qadir Mandili ayat balas ni hak dia. Oh tamam. Ia kata selepas kita kebir sudah siap, kita pergi baca di atas subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Tu baca tu. Lepas tu baca tu. Lepas tu baca tu lah. Baca hak tu. Pas kita tak ingat lah. Banyak boleh baca subhanakallah wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Baca tu. Hak ni hak rukun ni. Ya baik. Kalau kita tak ingat kita baca wajah tu itulah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira, lepas tu wajah sampai ke akhir dah. Kaman lepas dari situ sebelum kita nak baca Fatihah. Maka kebir 15 kali dulu. Kebir dah tasbih 15 kali dulu. Hak ni tarik pertama. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Sudah tasbih 15 kali, baca Fatihah, baca surah. Maka kalau dia diberi dia baca derah, kita tak nak baca dah surah. Kita baca apa? Saya baca derah. Saya main tu akhir saya baca derah. Tahu mana Habib Ali Abibak yang mari sini semaya hajat. Malam dia baca derah. Ayat tu bila mayat dia baca derah. Pas saya baca derah, bila baca derah takmir baca derah dah, kita orang makmum tak usah baca surah lah cepat Fatihah jadi. Sudah baca Fatihah sudah, sebelum nak rokok kebir pula. Itu tasbih pula 10 kali. Mana kata sebelum daripada kita baca Fatihah, kita tasbih 15 kali. Lepas pada baca Fatihah sebelum nak rokok, tasbih 10 kali. Jadi dalam kira kena boleh 25 situ. Lepas tu lai rokok 10 kali. Iktidal, lepas iktidal 10 kali. Pasal
nak lari daripada duduk antara wasud. Apa ni duduk istirahat. Duduk istirahat sebelum bakit sujud yang kedua nak bakit nak tu tak kena baca dah. Tu baca tu. Buat lagu tu lah. Maka di antara ayat akhir yang 2 wisalah tu kan sudah kita sujud, terbaca dah sujud. Tidak apa ni antara sujud baca antara sujud. Sujud yang kedua baca, lepas tu duduk baca tahiyat wisalah dah. Nak lagi situ. Satu tarik lagi balas ni. Sebelum kita nak baca Fatihah takbir 15. Lepas pada baca Fatihah pakai rokok selalu dah. Satu jalan lagi boleh pilih letak. Aku sudah baca Fatihah, sudah baca surah takbir 15. Lepas tu rokok sujud. Lepas tu nak naik sujud, kita sujud yang kedua nak naik iktidal tu, nak naik qiyam semula pula, duk istirahat tu baca 10 kali situ. Maka hak tu ulama nak khilaf mazhab Syafi'i makruh. Kerana istirahat tu diambil tepat ulama situ makruh. Sebab tu lari hak tu lah. Pakai pergi baca dalam qiyam tadi 25 kali. Faham tak Imam? Nampak lagi? Yang boleh istirahat tu makruh mazhab Syafi'i. Tak tak kira situ. Tapi boleh buat jemaah. Tapi ni atau ulama lagi situ sampai tu lagi tu bab ambil tarekah hak Allah mubarak bawa. Haji Mansur dah. Jenera perak dah. Klik sekali lagi tu gak tak tahu mana dah lah. Nampak lagi? Tu pilih 2 tarik tu nah. Mana bila semayang malam baca derah. Bila baca derah takmir baca derah, maka makmum tak usah baca dah surah tu. Nak surah apa ikut tak ada iktimak. Kuliah dua tak apa. Yang pertama kuliah, yang kedua kul Allah. Yang dua pula kuliah kul Allah tak ada apa. Lepas tu baca doa. Sudah selesai situ. Sudah selesai di situ, kebanyakan kita adat kita pakai gigi kubur. Nampak dah? Cepat nak situ. Bila kita gigi di kubur, maka bila gigi kubur orang tina pergi juga dah. Lah ni zaman lah ni bila pergi kubur, golek ke dia buat satu dangar, satu tempat, buat berjamu. Sengombek nama kata bid'ah biar dengan ayat. Asal hukum ziarahkan kubur di si imam ya pak harus. Dia pakai para kaedah al-amru ba'dan nahyi. Dulu di antara sejarah Nabi kita lari. Lepas tu tarikh lari ni saya ni Allah nak baca di panjang tu masa rekah-rekah ni ada 5 minit dah ni. Masa tu Nabi tu kuntu nuhitu an ziyaratil kubur. Setengah tu lagu tu dilagak kadaku, setengah tu kuntu nahaitukum, setengah demo ada riwayat kuntu nuhitu, adalah aku dilagak kadaku, ada riwayat lagu tu. Hak saya dah jumpa bahasa riwayatnya kuntu nahaitukum, telah ada aku dulu tu lari aku kan kamu an ziyaratil kubur. Lepas tu fazuruha, maka ziarah bila tak silapnya lepas Nabi hijrah duk berapa panggil 7. Lepas Nabi hijrah duk kurun apa ni duk lepas Nabi yang ke-7. Ba'da hijrah yang ke-7 Nabi perala ke ziarah kubur. Dulu pada tu Nabi kita tengok kerana satu orang ramai. Yang dua pula kita tak terkalu Nabi lari. Sabit setengah riwayat baca kuntu nahaitukum, setengah tu kuntu nuhitu, ada riwayat lagu tu. Tapi selalu dijumpanya kuntu nahaitukum. Lepas tu fazuru tu tak silap di antara lepas pada hijrah masuk tahun yang ke-7. So tahun ke-7 tak silap saya Nabi buka pintu ziarah. Bila Nabi buka pintu ziarah tu gak banyak Nabi lagi ziarah, tengok ada satu orang betina duk teriak di kubur. Nabi kata isbiri, ya paling belakang. Demo tak apa suruh kawan sobat, demo tak apa tak kena. Dia tak kenal Rasulullah. Lepas tu duduk tepi tu, kak kenal rak piyo sana tu. Dak Rasulullah. Dia minta maaf semula anak yang mati kecil. Dia duk nak kau anak lama, lepas tu anak mati kecil. Teriak dengan dia. Nabi royak kita ingat nah. As-sabr apa ni? Al-sabru inda sarmah lebih afdal. Sabar di sisi tipu bala hak mula kali kita tak bisa tipu hak ni besar bala. Kemudian tubik di situ bila ziarah kubur nak baca gapo. Tu satu. Pahala kita tak hebat ni.
Satu tak apalah satu tu. Satu tahu salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau assalamualaikum. Nah, ya ahlal kubur. Banyak riwayat. Banyak riwayat nah. Mana riwayat tu banyak sangat, kita pilih ambil hak masyhur riwayat. Nabi kata ziarah kubur jangan tinggal di antaranya. Tak silap saya kata bila ziarah kubur jangan tinggal di antaranya sebelah kelimuh pun Nabi ajar. Tu. Ni hadap ziarah kubur nah. Tu. Bila kita pergi kubur je masa baca ni masa. Bila pergi kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahumul lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Satu lagu tu. Satu riwayat baca lagu tu. Bacanya assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahumul lahiqun wa inna insyaallahu lahiqun as'alallahu lana wa lakumul afiyah. Baca ni. Sudah kita baca sudah. Lepas tu kita duduk di kubur. Satu riwayat Taimim bila kita duduk di kubur Taimim, dia boleh-boleh kata kita ambil di antara tanah tu letak gerak kat tanah, baca surah Inna Anzalna 7 kali. Sabit riwayat kat tu. Baca surah Inna Anzalna 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca tu. Bacalah hak ni, hak saya dak tanda belakang dah ni. Tu. Bila ada kubur, kita duduk di kubur, kita bacalah di antaranya surah Zalzalah. Surah Inna Anzalna tu lah. Kerana datang pada hadis ni Taimim. Ni saya tulis dah. Sabit tu dia kata kan? Nabi katanya man ata qabra akhihil mu'min summa wada'a yadahu 'alal qabri letak wa qara'a inna anzalna sab'a marrat amina yaumal faza'il akbar. Mayat lepas amin dari antaranya pada hari yang terkejut. Mayat. Sabit tu kita waris gi bacalah surah Inna Anzalna 7 kali. Seboleh molek ambil tangan letak tak kubur tadi. Kalau di antaranya kita mula nak tanam mayat, ambil tanah, baca siuk di tanah 7 kali, tak kepala kaki tu. Boleh ke? Nampak tak dah? Baca tu. Lepas tu satu lagi pula, bila kita pergi ziarahkan kubur, saat ni surah baca Inna Anzalna. Tu satu riwayat juga Taimim tu. Lepas tu satu lagi bila pergi sampai kubur, Nabi suruh baca Qul Wallah 11 kali. Lepas tu summa wahaba ajrahu lil amwat. Lepas tu niat menjadi pahala. Mana aku menjadikan pahala. Setengah katanya bila duduk sisi tak kena niat dah. Lepas tu diberi di antara balasan bi'adadil amwat. Berapa orang mati dunia ni, pahala boleh banyak pada mayat tu, baik kita boleh dia. Ni ziarah kubur baca Qulhu 11 kali. Dah. Siapa dia baca Qulhu 11 kali, hadiah pahala u'tiya minal ajri bi'adad amwat. Dia beri pahala kita dan mayat banyak mana orang Islam kita mati banyak tu boleh pahala. Ni. Nampak dah kita? Menitak kira orang betina jatuh, boleh ziarah belaka. Tak ada apa boleh. Satu, kita riwayat lagi nah. Hak ni niatannya satu di antaranya. Lepas tu satu lagi pula je Mansur, bila kita ziarah kubur, kita baca di antara duduk di si kubur beradab kiblat. Lepas tu kita baca di antaranya ayat baca surah Yasin. Surah Yasin, kita baca surah Yasin, bacalah surah Yasin kerana besar di antara surah Yasin ni, besar tak besar hingga dapat di antara dapat nur kubur, cerah kubur, luar kubur. Kita bacalah di antaranya. Ke waris kita, ke ayah kita, ke mak kita kita baca gilah ziarah kubur tu. Lepas tu bagi baca saya ayat tadi tu, ayat kursi. Lagi di antara pulaknya alif lam mim. Kita orang malas ni, orang rajin pergi pagi habis juf selalu dah.
Ataupun habis buah lalu apa bayar je ingat Quran duk sebuah dah di kubur tu. Tak apa. Bahkan dia ada orang betina nak ziarah pula. Dia banyak baca surah Yasin, tak ada surah Tabar, boleh baca lagu tu, tak ada apa lah. Lepas tu kalau orang betina nak pergi ziarah, dia dibahagi. Masa ni ke jatuh dulu, sudah jam pula betina pula ziarah. Boleh. Pas betina mari boleh ke tak? Boleh, tapi kena cawak jangan bertubik. Ziarah. Orang jatuh jangan masuk tina saya boleh. Tapi nak oyak saya nak minta lepas mari dah tu saya nak tengoklah orang betina banyak ziarah kubur. Lebih lagi kan anak cucu-cucu klip bakok. Nya pakai baju ketak. Lecu merah menyala, punggung terik. Ada apa? Lepas tu soalnya mayat lagu mana dia tahu tak ke? Dia tahu. Ni, saya ada tanah belakang ni. Mayat yang mari ziarah tahu Allah, cucu yang mari ziarah ni mari ziarah. Allah, bagi anak yang ziarah ke tua. Allah. Serenok je. Lebih lagi anak hafiz Quran, anak dia tok guru. Ada apa anak dia tok kotak macam tebah ke baju nak pergi ke tua tak ada apa. Tu dia je masa pergi ziarah kubur. Gilah ziarah kubur betina kita buat masa tu boleh kapur kita tu kan. Ni nah. Masa ni orang betina ziarah masuk semua dia masuk pergi. Pakai cuk di molek dah sikit. Ni ketak-ketak menyanggu pula dah buat kepala bokok nak atas seponga di antar goh. Goh porah panggil goh porah. Goh uta tu helak anak. Orang hak helak anak dah masuk dalam kubur nah. Menyebab serabut dalam kubur tu. Allah mari dah lah tina punggung besar ni. Tu tak ada apa. Memang tak? Boleh kita jangan pergi tu di molek Ni ingat ziarah kubur tempat mengingat mati. Hidup di antar cu fachan dia. Jangan balas tu. Ni adab ke betina nak ziarah kubur tak ada apa, tapi beradab. Lepas tu bila berjamu kubur jangan riuh, bersih molek luar dah kubur. Bila jalan celah, jangan jijak. Kerana Nabi tersapa dia berjalan di atas kubur, orang tu duk jijak di atas api neraka. Warna jijaknya masa? Bara api. Kalau hak tu khilaf dah tengah hak lama tu ada gapo, hak pesen adat kita dah. Hak beratus tahun lepas dah tu. Kalau hak baru-baru tu tak khilaf dah. Lepas tu seboleh kita tu nak zalat jaga tepi molek dah. Bacalah orang betina pergi baca atik. Lepas tu bila berjamu di kubur jangan riuh. Orang betina duk katut tabir molek buat jamu makan. Maka kita berjamu makan niat menjadikan pahala wimulah kita atik. Buatlah orang makan di kubur sorok saya lah. Orang niat pas tengah orang tu kutip duit berdekoh, orang fakir miskin berdekoh pula dah niat jadi pahala dia belaka. Tak ada gapo. Gimana? Oleh tu balas ni. Saya nak minta semua kita ahli kampung nah. Ahli kampung semua bila nak buat kebajikan, bila nak buat tabarruk, jangan wita khusus. Banyaklah lebih lagi pula supaya mereka kecek lah supaya ayuk orang botol ke. Orang buat banyak beras ni untuk buat buka puasa. Nak buka puasa bila banyak-banyak lebih. Jangan kecek lah balas tu. Dia buat tabarruk sejik. Buat tabarruk sejik. Bila makan tak habis boleh jual beras tu masuk sejik. Ni buat untuk buka puasa sejik. Pas bila habis puasa tak ada mana. Kita jadi kecek tak kasut sampai orang mari rumah tu riak babo. Babo sedekah duit babo ni untuk nak yatim. Napa nak babo ya besar-besar git babo pergi dalah gitu. Apa nak babo nak yatim je ku dah luh je. Tak sampai 15 dari 15 habis yatim lah. Kapung Allah, orang kecek habis tutup guru kita besar, wir ku tok guru ku siapa jangan wir sebut. Buat tabarruk, buat tabarruk. Ni hadiah. Ikut dia nak buat gapo ni babo punya kereta ni. Aduh, ni punya kereta 300 bang. Apa babo mak awi tak okey dah. Tapi tak apa muju babo me kalian ni ya khiyah. Dia kata no Allah babo. Kita tak say tak babo me gini babo bom nyok kereta, apa kereta iyo kereta tu hambai. Situ abang mak awi dak dah. Pas nak minta kapalnya kecek balah tu je masuk. Tak sah. Ikut dia wiluah apa kurang tu ni saya ni hadiah abang mak lah. Ikut kita nak beli baju ke gapo ni dak. Tu dak jadi. Tapi ingat tanggung situ nak minta kita kapal jangan balas tu.
Lepas tu satu lagi hak saya rasa duka cerita sekali apa jadi tu ni tak. Ya duit zakat di buat munatuh ibu. Ana saya ni duit zakat bomong tu buat sedih. Wi kau gajau ke? Ya buat zakat tak leh suruh lagu tu ikut dia ke mana-mana. Ha, Allah sakit kepala kita. Bapa mahir duit zakat ambo ada pak mata ibu, tapi nak suruh buat sejik. Ha, duit zakat kan suruh buat sejik. Wi bapa suruh buat sejik. Dak, kecil hak tu saja tu. Dia orang tu buat sejik baik kita ada apa dah. Tapi pada kerasa tu lagi ni Malaysia. Demo duit zakat juta-juta, suruh buat sejik. Dia tak sakit kepala aku bomak. Boy yang tanya mana sejik dia. Dia tak sejik dia pula. Duit zakat wikot orang tanya sejik dia pula. Dia tak boleh pada tu. Tapi pada kata biarlah. Tapi tak boleh pada dia boleh ke wik dia. Pada buat egak sejik. Pada dia buat sejik, buat kecek kapur Malaysia balah tu. Padahal tu boleh pada. Dia beri zakat kita dah. Dia kecek pun balah tu. Dia. Makna kita ni tak faham maksud berdawai zakat. Wabah ni sabilillah. Karena masuklah kita buat tengok dia kita bulu-bulu muram. Ya wa ari ba hadis lagi setuh ba masalah innamas sadaqatul fuqara. Dia kata wa yulhaqu bihim man qama bimaslahatin ammah. Cerita. Kal ifta wat tadris. Sabit kita duduk di kampung. Orang ni tak ngajar ni tapi orang masalah kau selesai dia. Boleh. Ada dia ni Allah bak para ni selesai. Boleh. Orang ni lepas kampung dia selesai apa-apa. Boleh. Boleh baik. Lepas tu kota banyak mana? Kota dia tengok umur dia. Umur ngajar banyak. Boleh pakai susu. Itu dia. Apa je maksud dah. Sabit kita kena faham wi gapo-gapo. Kita nak wi ke siapa-siapa kita kena faham. Tu oleh tu haraplah bab ziarah kubur hukum fiqhnya harus. Hanya kalau kita pergi dengan mesbab kita kau sayuk hati ingat tu hak tu sunat. Kalau menyebab kita kerah letak kalau tak pergi ni jadi kerah hati berat sangat kalau pergi menyebab kita kau rapat dengan tu hak tu siapa kata nak wajib tu. Kerana hukum ziarah kubur harus kerana hukum fiqh yang ambil al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Sebab ulama bila mustahab tu dia. Dah. Lepas tu duduk bila benar sunat, bila benar haruh, bina dak atas kita niat. Kita nak kuatkan hati tu sunat. Oleh tu jamu kubur tabu ada nak jadi menggalak ramai-ramai pakat ramai-ramai. Lagi pula nak bersihkan kubur dia cium mak molek. Kalau rupuk halu-halu besar sangat seret cabut tak kubur. Bila adalah situ tu. Ni dia lerah licin moneh kubur tok dia. Licin sepala bubuh dah. Hak tu duk istighfar ikut yang banyak tu. Lain bahawasa di antara penyakit tipu pakmi gapo tu lain. Bila nak menziarahkan kubur tak boleh menyebabkan penyakit tu boleh buai. Kalau di antara tak penyakit tidur apa molek tu, jangan kena buai duduk situ kubur tu. Ni jadi kutuk luci moneh kubur ayah dia. Tik pakak anak cucu dia habis. Buai apa balah tu. Sembuh ubat. Masalah sembuh ubat tu dia mau khilaf najis ke tak najis ubat tu. Maka dok khilaf ulama setengah kata ubat tu tak hukum najis. Maka bila dia hantar kubur dia menyakit polalai nak masuk di payah tak mengapa. Batnya dok bakar lah. Ni bakar pula menyala habis. Batu nesel pun menyala bersembah habis. Tu depan kebersihan tak kena cara kena jaga adat-adat dah. Nampak dah. Oleh tu saya pun harap-haraplah nah. Dua saleh, satu part. Tak apa. Tak apa. Tak ada mualak dah. Boleh. Tak syarat tak mualak dah boleh kai ke apa. Cuma boleh kai sudah berehat sama kai lewe. Okey pula. Yalah satu bekok kena yalah dah. Nampak tak dah? Oleh tu haraplah semua mudah-mudah klik saya ni menjadi manfaat dah. Mudah-mudah faham belaka. Insya-Allah ambil klik saya ni saya bagilah. Mudah saya nak sedok tengok orang duk kecil jadi semabu Allah. Sabik usaha keterangi bab tasbih balah ni, tarik ni balah ni faham dah. Maka kalau kita dak buat ambil tarekah Allah mubarak. Hak siap orang wali tu.
orang masa dulu tu. Dia ni tarikah dia, maka Imam Syafi'i pilih tarikah dia tu, nak lari daripada tu. Maka Syekh Qadir Mandili kitab senjata dia ni, dia pilih tarik tu. Apa dah? Cukup insya-Allah. Lepas raya ni maak depan ni insya-Allah takkan boleh makan pula jamu bersama-sama pula. Hak penting lagi saya nak minta lah kapu semua maaf ke saya gatik, berdoa untuk saya gatik, biar diberkat, manfaat, sihat dak. Insya-Allah kita niat azam ngaji yang putus. Sedap ngaji ni, sedap dah. Masa saya nak tinggal. Sabit tu lah tak email payah sampai ke payah mah mari sinar atas kepala tu. Saya payah dia tak cari mana tu. Dah mudah-mudahan kita pakai azam kita ni jangan putus ngaji. Malaikat uzur capek je Mansur. Tapi tak ada apalah je Mansur ni saya tak ada je. Hari maaf depan kata nak pergi mana kok kerbi kau nak mudah-mudahan selamatlah berjalan ni dah. Oleh tu sebelum-boleh kita semua tu berjamunglah. Bila ziarah kubur niat berjamung. Setengah orang terbiar dah mutabarang askarin sebok. Kok orang nak pakai miskin niat menjadi pahala. Kesik ada kubur tu. Nampak dah? Apa kita semua pun niatlah buat kan seboleh-boleh. Supaya ngabe hak air batu cebulih tabarang air batu mi amal lah gitu. Niat menjadikan pahala siri mulah mati dia ahli kubur semua. Niat biar bila sekali lagi kita ni. Nanti nak berduit lah kocek semua. Tak habis. Nak buat semua. Tapi kita kan tak ada ni. Tak ada sendiri dah. Lagu belah-lagu tu habis tu saya lah niat-niat dak tanenya wong apa kali cebuh nak boleh pakat ke makan bawah tu pakat belah makan dah. Tu nak balas tu dah. Cukup wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Bismillah. La ilaha illallah wallahu subhanahu wa ta'ala ma khalaqa wa min syarri ghasiqin. La ilaha illallah wallahu bismillah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab alladzina yu'minuna bil ghaib. Ulaika wa ulaika qad aflaha man qala la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana. Allah.